Mengapa parti-parti Semenanjung semakin hilang taring di Sabah? Adakah ini satu mesej jelas bahwa Sabah mahu berdiri di atas kaki sendiri? Atau sebenarnya keputusan PRU17 Sabah mencerminkan sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar isu Sabah vs Malaya? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan PRU17 Sabah baru-baru ini membuka satu perbahasan besar. Adakah Sabah kini benar-benar menolak dominasi Parti Semenanjung? Kenyataan terbaru daripada Ketua Penerangan SAPP, Chin Vui Kai, memberi gambaran bahawa pengundi Sabah semakin menuntut politik yang ditentukan oleh parti tempatan, bukan lagi parti yang berpusat di Kuala Lumpur. Saudara-saudara yang dihormati, Chin Vui Kai menegaskan bahawa parti-parti dari Semenanjung termasuk Perikatan Nasional PN gagal menunjukkan kekuatan penuh dalam PRU kali ini. PN hanya memperoleh 1 kerusi dan menurut beliau, kemenangan itu bukan kerana kekuatan PN sendiri, tetapi disebabkan kelemahan jentera GRS dan warisan di kawasan tersebut, di samping pengundi di Pangkalan Tentera Laut Sepanggar yang memberi kesan terhadap keputusan. Hadirin yang budiman, Barisan Nasional (BN) yang suatu ketika dahulu menjadi kuasa dominan di Sabah, kini hanya mampu meraih 6 kerusi. Ia satu penurunan yang sangat ketara dan semakin menguatkan naratif bahawa kuasa politik tempatan semakin mengambil alih landscape Sabah. Rakan-rakan penonton, lebih mengejutkan DAP, parti yang pernah mempunyai pencapaian luar biasa dalam PRN 2020 dan PRU 2022, kali ini mengalami kekalahan menyeluruh. Ini membuktikan bahawa mood pengundi Sabah kali ini benar-benar berbeza berbanding sebelum ini, dan mungkin ada perubahan sentimen yang semakin kukuh. Saudara-saudari sekalian, PH juga hanya memperoleh 1 kerusi di Melalap, namun seperti yang ditegaskan oleh Chin, kemenangan itu lebih dipengaruhi oleh faktor individu calon yang merupakan bekas pemimpin GRS, bukan kerana kekuatan PH sebagai gabungan Semenanjung. Ini sekali lagi menimbulkan persoalan. Adakah Sabah kini bergerak menuju politik berasaskan personaliti dan politik tempatan semata-mata? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun kita perlu berhati-hati. Kenyataan SAPP mewakili pendirian parti tempatan dan naratif Parti Malaya gagal mungkin sebahagian berakar daripada realiti politik semasa, tetapi sebahagiannya juga adalah strategi membentuk persepsi. Apa yang jelas ialah keputusan PRU17 menunjukkan landscape Sabah semakin unik dan tidak boleh lagi disamakan dengan politik Semenanjung. Saudara-saudara yang dihormati, dalam konteks lebih besar, keputusan ini membayangkan keinginan pengundi Sabah untuk melihat pemimpin yang mereka kenal, parti yang berakar dari bumi mereka, dan agenda yang benar-benar mencerminkan keperluan negeri Sabah, bukan sekadar manifesto nasional yang dirangka jauh di Semenanjung. Hadirin yang budiman, persoalan penting di sini bukan sekadar siapa menang berapa kerusi, tetapi apa imej besar yang ingin dihantar oleh pengundi Sabah. Adakah mereka mahu mengukuhkan kuasa politik tempatan, atau adakah mereka semakin skeptikal terhadap parti pusat yang gagal memahami realiti kehidupan rakyat Sabah? Rakan-rakan penonton, apapun tafsirannya, keputusan PRU17 Sabah membuka pintu kepada satu fasa politik yang lebih kompetitif, lebih berpecah, tetapi mungkin lebih autentik. Parti dari Semenanjung kini perlu menilai semula pendekatan mereka, sementara parti tempatan pula harus membuktikan bahawa mereka bukan sekadar slogan Sabah for Sabahans, tetapi benar-benar mampu mentadbir. Jadi persoalannya kini, adakah ini titik permulaan kepada era baharu politik Sabah yang bebas dari pengaruh Semenanjung? Atau adakah ini hanya satu gelombang sementara sebelum peta politik berubah lagi pada pilihan raya akan datang? Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.